Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Qala asy-syaikhul muallif al-imam hujjatul islam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali at-Tusi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa ammal khawfu fayahtamilu an yakuna fi itmamihi wa adaihi ala wajhihi wa haqqihi wa qabulillahi ta'ala iyyahu. Wa amma basaratil aqibati fa bi an yatabassara wa yatayaqqana annahu rusydun wa khairun wa yahtamilu an yakuna li ru'yatis sawabi fil uqba wa rajaihi fa'lam dzalika muwaffaq. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama kita dan keikhlasan yang mantap di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, pada hari ini insya-Allah kita akan menyambung kuliah subuh bulanan hari Ahad yang pertama, anjuran Masjid Al-Ikhlas seksyen 13 Shah Alam, menggunakan kitab Minhajul Abidin, jalan atau tata cara para abid, ahli-ahli ibadah, hasil tangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kita sampai ke muka surat 144 ya. Kalau yang terjemahan 144, kalau yang bahasa Arab sebelah kanan di muka surat 70. Dan ada pun mengenai perasaan takut yang timbul dari lintasan hati itu maka dapat diihtimalkan, bukan ihtimam ya. Ihtimam lain ya. Ihtimam tu maknanya mengambil berat, mengambil sesuatu perkara itu sebagai penting. Muhim, sesuatu yang penting. Ini adalah ihtimal. Ihtamala yahtamilu, maknanya boleh menanggung, ada kemungkinan, ada possibility kepada dua andaian. Jadi elok kita patah balik sedikit, kerana kita kuliah yang lalu pada bulan September ya. Bulan Oktober kita pause kerana memberi laluan kepada tajuk-tajuk yang ada berkaitan dengan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita undur, mungkin kita akan baca secara laju ke muka surat 141. 3 Roman. Mengenal sumber lintasan hati kebaikan ya. Kerana lintasan hati yang menyuruh kita kepada kebaikan itu, kita perlu kenal pasti juga dari mana datang dia.
sama ada lintasan itu daripada Allah Ta'ala atau daripada malaikat, maka hendaklah melihat kepada 3 sudut. Pertama, kamu memerhatikan sekiranya lintasan hati itu kuat dan konsisten, maka itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sekiranya ia itu datang secara mutaraddid, secara sekejap ada, sekejap tak ada, tidak konsisten, maka lintasan itu dari malaikat. Kerana malaikat ini mengambil posisi sebagai nasih, orang yang menasihati. Maka ia datang kepada kamu tu daripada segenap sudut dan daripada pelbagai rupa. Dan malaikat itu akan membawa kepada anda setiap nasihat dengan harapan anda itu mengikuti nasihat tersebut, dan juga anda itu ada keinginan untuk melakukan kebaikan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, sekiranya lintasan kebaikan itu datang selepas daripada kamu itu bersungguh-sungguh melakukan kebaikan dan ketaatan, maka itu daripada Allah Ta'ala. Apa dalil? Iaitu firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana walladzina ihtadaw zadahum huda. Jadi kalau orang tu bersungguh-sungguh bertahajud, bertaubat dan sebagainya, beristighfar, bermunajat, lalu datang lintasan hati kebaikan, itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala berdasarkan firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh pada kami, yakni pada jalan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lanahdiyannahum subulana, nescaya kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Jadi selepas lakukan mujahadah, bersungguh-sungguh dapat sesuatu lintasan kebaikan berdasarkan ayat Al-Quran itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi sekiranya lintasan itu datang tidak semena-mena, tak ada buat apa-apa, tengah rehat, tengah minum kopi, tengah makan kuih, datang lintasan kebaikan, kebiasaannya itu adalah daripada malaikat, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan yang ketiga, sekiranya lintasan kebaikan itu adalah dalam perkara usul, iaitu perkara akidah, ataupun amalan-amalan batin. Sebab amalan manusia ni ada yang zahir seperti yang kita buat tadi, sembahyang, berwirid, berzikir, berdoa dan sebagainya. Dan ada juga amal yang batin, yang orang tak nampak pun, tapi ada pahala di sisi Allah Ta'ala, seperti ikhlas, tawaduk, tawakal, sabar, ridha, syukur. Maka itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sekiranya lintasan kebaikan itu adalah pada furu', iaitu pada hukum hakam, fiqh, dan juga pada amalan yang zahir, lintasan itu membawa kita kepada melakukan solat, melakukan sedekah, berpuasa sunat dan sebagainya, maka kebiasaannya itu adalah daripada malaikat. Kerana malaikat itu tidak ada jalan untuk mengetahui yang batin daripada hamba. Sebab yang batin itu Allah yang tahu. Kalau bisik kamu ni dah lah berubah lah, ikhlas lah, kamu perasan tak kamu buat tu sebenarnya tak ikhlas pun. Di mana malaikat tahu ikhlas tak ikhlas? Maka kalau ada bisikan yang berkaitan dengan amalan batin, itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau berkaitan dengan amalan zahir, maka kebiasaannya itu daripada malaikat. Kerana malaikat itu tidak mengetahui batin seseorang hamba, dalam pendapat kebanyakan ulama. Adapun lintasan kebaikan yang datang dari syaitan, ini pun masalah juga. Zahirnya baik. Kalau kamu tak ambil posisi ini, siapa lagi yang nak berjuang? Kamulah harapan orang Shah Alam ni. Dia bisik, kononnya perjuangan, akhirnya pergi kepada habuan nafsu, pergi pada peribadi. Kerana ini istidrajan, gradual. Syaitan ni buat kerja pun secara gradual, secara sedikit-sedikit, untuk orang itu hanyut kepada kejahatan. Maka telah berkata Syekh kami rahimahullah ta'ala,
iaitu guru pada Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Sekiranya kamu dapati diri kamu pada melakukan perbuatan tersebut, yang terlintas di hati kamu itu ada kecergasan, tapi sunyi daripada rasa bimbang, hanya rasa excited saja, tak ada rasa bimbang, tak ada rasa takut, dan dengan kegopohan, tidak ada ketenangan, bukan fikir, istikharah, bincang, tidak. Tiba-tiba je ada satu kegopohan untuk melakukan yang sesuatu perbuatan nampak zahirnya baik, dan dengan rasa aman tanpa ada rasa takut, dan dalam keadaan tak pasti apakah hasil nanti. Lantak je lah, buat je lah, apa yang akan berlaku tak tahu lagi. Bukan dengan basirah. Ada orang di bawah satu tindakan tu dia dah boleh planning lah, akan berlaku macam ni, akan berlaku macam ni, dia dah kaji, ya. Dia dapat research lah. Maka kalau yang macam itulah, walaupun ianya adalah lintasan yang zahirnya baik, ketahuilah bahawa ianya daripada syaitan, maka hendaklah dijauhi. Jadi syaitan pun pandai, ya? Bukan syaitan pun pandai, memang dia pandai. Dia dah berapa ribuan tahun dah profession dia menyesatkan manusia. Kita ni baru berapa puluh tahun nak berdepan dengan dia. Jadi dari segi CV dia tu lagi panjang, kepakaran dia. Orang-orang hebat yang disesatkan pun ramai dah, apatah lagi kita yang lemah ni. Jadi ketahuilah bahawa yang demikian itu daripada syaitan, maka jauhilah. Tapi sekiranya kamu dapati diri kamu itu berbeza dengan apa yang disebutkan tadi, lintasan kebaikan itu diiringi dengan rasa takut, bukan rasa excited yang berlebih-lebihan, dan dengan rasa tenang, bukannya gopoh, dan dengan rasa bimbang, bukannya merasa aman, dan dengan melihat apakah akibat daripada perbuatan itu, bukan hanya dengan membuta tuli, maka ketahuilah lintasan itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala atau daripada malaikat. Saya berkata, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala memberi pandangan, seolah-olah kecergasan itu, keringanan pada seorang manusia untuk melakukan sesuatu itu tanpa dia melihat akibatnya, dan tanpa dia mengingati pahala tanpa dia mengingati pahala yang mendorong dia menjadi cergas, dan itu daripada syaitan. Adapun bertenang, maka itu terpuji kecuali pada beberapa tempat. Mana kita lakukan perkara itu dengan slow, steady, itu terpuji, kecuali pada beberapa tempat yang dikecualikan. Dan telah diriwayatkan dalam riwayat daripada Nabi SAW bahawa kegopohan itu adalah daripada syaitan kecuali pada 5 tempat. Jadi 5 tempat ni kena segera, iaitu mengkahwinkan anak dara apabila dia telah sampai masanya. Kerana ini untuk mengelakkan dari terjerumus di dalam maksiat, maka kena segera. Lebih-lebih lagi di zaman yang pelbagai dorongan yang boleh mendorong seseorang itu melakukan maksiat. Yang kedua adalah menunaikan hutang apabila telah sampai masanya. Kan hutang ni benda yang ditangguh pembayarannya. Jadi selagi tak sampai waktu dia wajib bayar, tak apalah, tangguhlah. Itulah tujuan hutang pun, ya. Tapi kalau dah sampai masa, jangan tangguh. Sebab kita tak tahu, mungkin ajal kita tiba sedangkan kita belum bayar hutang yang telah wajib. Dan menguruskan mayat apabila meninggal. Seorang itu bila meninggal dunia, segerakan pengkebumian dia. Dan melayan tetamu apabila dia singgah ke rumah kita, layan dengan segera. Jangan biar tetamu menunggu. Dan yang kelima, bertaubat dari dosa apabila melakukan dosa. Jangan tak tangguh lepas pencen lah, nak pergi haji lah. Pagi ni buat dosa, pagi ni juga kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana umur kita belum tentu sampai ke petang. Lalu pergilah kepada yang kita belum cerita ni. Ada pun takut, tadi cergas, maka ada kemungkinan
bimbang takut kita itu tidak menyempurnakannya. Kamu kata kenapa pula nak buat baik? Takut. Patutnya kita nak buat jahat itulah takut. Boleh pula nak buat baik kena ada rasa takut pula. Jadi Imam Wazir terangkanlah. Ya, ada pun takut yang disebutkan tadi yang menandakan bahawa lintasan itu daripada Allah atau daripada malaikat adalah bukan takut nak buat baik tu, tapi takut bimbang tidak menyempurnakannya atau tidak menunaikannya di atas bentuk yang sepatutnya ataupun sebagaimana yang sebenarnya, dan bimbang Allah Ta'ala tidak menerima amal ketaatan itu. Dan ada pun melihat akibat daripada perbuatan itu adalah bahawa dia nampak dan dia yakin bahawa amalan itu merupakan satu kebijaksanaan dan kebaikan. Dan boleh jadi takut itu bahawa dia melihat pahala di negeri akhirat dan mengharapkannya. Ketahuilah yang demikian itu, moga kamu mendapat taufik. Qala rahimallahu ta'ala fa hadhihi jumlatul fusulis salasati allati lazimatka ma'rifatuha fi faslil khawatiri. Maka inilah 3 fasal, 3 pecahan yang kamu mesti tahu dalam bab khawatir, lintasan-lintasan hati. Far'aha wa am'inin nazara fiha. Maka kamu raikanlah, jangan ignore saja. Dan hendaklah kamu itu memperdalamkan pandangan kamu dalam masalah ini, mastata'ta, semampu kamu. Fa innaha minal ulumil latifati, kerana sesungguhnya ia daripada ilmu-ilmu yang halus, wal asraris syarifati, dan rahsia-rahsia yang mulia, fi hadzal bab, dalam bab ini. Sebab itu ada sebahagian orang di dalam dia itu suluk menjalani jalan menuju kepada Allah, dia itu mencari guru yang mursyid, ya, murabbi, yang mana guru ini yang membantu dia membezakan. Kadang-kadang dapat idea macam bagus, saya nak berhenti belajar kat universiti ni sebab saya nak masuk pondok. Pondok boleh belajar agama, universiti tak boleh belajar agama. Jangan. Kerana belum tentu dia itu berpindah ke pondok itu membawa kebaikan. Barangkali dia kekal di universiti dengan ilmu yang zahirnya di dunia, dia nanti akan menjadi seorang doktor yang beragama. Dia nanti akan menjadi engineer yang soleh. Bahkan dia mungkin akan jadi orang politik yang ikhlas, ya. Itu susah juga nak cari. Tapi kalau dia pergi ke pondok, belum tentu dia itu mendapat satu ilmu yang baik. Bahkan boleh jadi dia itu melarat kepada keburukan. Jadi siapa yang nak bezakan tu? Dan memang kalau saya pernah ada pengalaman, orang yang saya kenal sama-sama belajar di UIA, masa itu masih matrik. Macam itulah ceritanya. Satu pagi kami tengok dia tak pergi exam. Pelik pula. Orang lain pergi exam, dia tidur. Rupanya dia nak berhenti. Alasannya itulah nak masuk pondok. Tapi dia tak tanya nasihat orang dulu. Ya, dia dah buat keputusan, dah tak pergi exam. Barulah dia itu menceritakan kepada kawan-kawan, beritahu pada guru dia. Jadi dah terlambat. Kalau tanya awal-awal mungkin boleh dinasihati, jangan macam itu. Kamu dah Allah letak kamu pada posisi belajar di universiti, ya teruskan. Belajar universiti pun bukan tak boleh menadah kitab. Di UIA itu saya tengok ramai je pelajar-pelajar engineering yang sentiasa konsisten hadir daurah kitab dan sebagainya. Tapi long story short lah, sekarang ada di hospital mental di sebelah utara sana. Daripada dia belajar pondok, dan dia kata guru dia pula mengajar tak betul. Macam-macam lah. Tak mestinya satu benda yang zahirnya baik itu sebenarnya baik. Itu bimbang adalah kegopohan. Itu gopoh lah tu. Belum apa-apa dah tak pergi exam. Patut pergi exam dulu, bincang dengan kawan-kawan, tanya guru, tanya pandangan. Ya, ini strategi syaitan, ya. Wa amma faslul hiyal wal mukhada'ati minasyaitan. Adapun satu fasal, satu perbincangan tentang tipu daya syaitan. Hilah, ya. Hiyal tu jamak daripada hilah. Dah jadi bahasa Melayu kan. Dia cuba berbuat hilah.
Jadi hilah ni dia nampak zahirnya macam baik, tapi tersembunyi daripada yang zahir itu batin yang buruk. Wal mukhada'at, dan tipu daya daripada syaitan. Fa majra zalika wa mithaluhu anna makaidash syaitani ma'abni Adam fi ta'ati fi sab'ati aujuh. Adapun perjalanan yang demikian itu dan contohnya bahawa tipu daya syaitan, perangkap jerat syaitan bersama dengan anak Adam pada melakukan ketaatan itu 7 angle. Jadi 7 level syaitan itu menghalang kita daripada taat. Kita ni na'udzubillah dengan satu angle pun dah tumpas dah kalah. Syaitan dia tak berjaya satu angle, dia pergi pada angle kedua. Gagal yang kedua, dia pergi up kepada yang ketiga, sampai 7 taktik dia gunakan. Apa dia? Ahaduha ayyanhahu anha. Yang pertama, dia akan melarang daripada melakukan ketaatan. Itu yang paling basic lah. Tak payahlah semayang. Kau semayang dapat duit ke? Ya. Tak payahlah puasa buat penat je. Buat lapar je. Kau puasa pun kau maksiat juga, bukannya dapat pahala. Langsung tak buat. Kan ada orang kata, alah semayang tak khusyuk, tak payahlah semayang. Semayang pun tak khusyuk juga. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Dia tak tahu an salatihim tu lain dengan fi salatihim. An salatihim tu makna orang yang daripada sembahyangnya dia lalai, mana tak sembahyang. Kalau fi salatihim, orang yang dalam sembahyang dia lalai. Jadi yang dikatakan fawailul lil musallin tu orang yang tak sembahyang, bukan orang yang sembahyang tapi tak khusyuk. Of course lah sembahyang khusyuk tu lebih baik, tapi tak adalah sembahyang tak khusyuk tu fawailul lil musallin. Jadi syaitan kata tak payah, kau tak khusyuk, kau tak payah sembahyang. Fa in asimahullahu ta'ala raddahu bi an qala inni la muhtajun ila dhalika jiddan idh la budda li min at-tazawwudi min hadhihi ad-dunya al-faniyati lil akhirati allati lan qida'a laha. Sekiranya Allah memelihara orang ini daripada tipu daya yang pertama ni, yang paling basic lah, jangan buat terus, dan dia menolak tipu daya syaitan tadi dengan dia berkata, sesungguhnya aku ni benar-benar berhajat kepada melakukan ibadah, kerana aku ni tidak boleh lari daripada membawa bekal daripada dunia yang fana ini, membawa bekal ke akhirat yang tidak ada putus-putus. Macam mana pula kalau aku tak ibadah, tak sembahyang, tak puasa dan sebagainya, jenuhlah aku, sampai akhirat tak ada bekal. Jadi kalau dia berjaya mengatasi tipu daya yang pertama, summa ya'muruhu bitaswif, dia suruh tangguh. Sat lagi lah, banyak kerja lagi, selesaikan kerja ni dulu, lepas tu kau semayang lah. Nantilah ni, minggu ni kau sibuk meeting sebagainya, nanti start minggu depan kau puasa sunat lah. Dia suruh tangguh dulu. Nantilah wirid, tengok telefon dulu. Tengok telefon langsung tak jadi wirid. Jadi disuruh tangguh. Taswif ni procrastination, tangguh. Fa in asimahullahu ta'ala raddahu bi an qala laisa ajli bi yadi ala anni in sawaftu amal al-yawmi ila ghadin fa amalu ghadin mata a'maluhu fa inna likulli yawmin amala. Sekiranya Allah Ta'ala memeliharakan dia daripada menangguh-nangguh dan dia berjaya menolak tipu daya tadi dengan dia itu berkata, ajal aku ni bukan di tangan aku. Aku nak tangguh buat ni petang nanti, ada jaminan ke aku hidup sampai petang? Aku kononnya kata nak bertaubat bulan depan, ada jaminan ke umur aku sampai bulan depan? Dan aku ini kalau aku menangguh amalan hari ini ke besok, maka amalan besok aku nak buat bila? Sebenarnya bila kita dah tangguh tu, kita dah terlepas. Contohnya, kita ada suatu ibadah kita nak buat lepas daripada kuliah subuh ni, solat duha lah katakan. Ya, kita tangguh, kita tak buat. Tapi kita buat nanti besok kita qada. Maknanya yang hari ini sudah kosong dari taat. Yang kita qada besok tu amalan besok, amalan soleh yang buat besok. Habis amalan besok bila kita nak buat? Ni dia argue dengan diri dia sendiri. Kalau aku tangguh amalan hari ini ke hari besok, maka amalan besok bila yang aku nak lakukan? Kerana sesungguhnya
setiap hari itu mempunyai amal. Jadi bila gagal dengan teknik yang kedua suruh tangguh, summa ya'muruhu bil ajalati. Lalu syaitan guna taktik yang sebalik. Dia suruh kopoh pula. Tadi dia suruh tangguh, tak berjaya. Dia suruh buat secara kopoh. Fayaqulu lahu ajil litafarrara li kadza wa kadza. Maknanya dia semayang tapi dia punya laju tak sakit orang. Dia punya puasa tapi dia punya gopoh lah nak berbuka tu tak sakit lah. Jadi buat dalam keadaan tak sempurna. Fa in asimahullahu ta'ala wa raddahu bi an qala qalilul amali ma'at tamami khairun min kathirihi ma'an nuqsan. Kadang-kadang ni berlaku bulan puasa. Baguslah niat dia tu nak khatam Al-Quran. Dalam masa sebulan puasa tu nak khatam juga. Tapi punyalah nak khatam tu dia punya gopoh bacaan tak betul, tunggang langgang, tak ada tadabbur, tak ada ambil pengajaran. Hanya kan target aku nak khatam. Jadi kalau orang tanya kau khatam tak, aku khatam. Ya. Jadi syaitan akan berkata cepat-cepat. Nanti kau selesai ni untuk tujuan begini-begini, kau cepat-cepat. Jadi akhirnya amal yang dia buat tu buat tapi tak sempurna. Atau batal terus misalnya, na'udzubillah. Ada seorang orang sembahyang tak ada tamakninah, sedangkan tamakninah tu rukun. Fa in asimahullahu ta'ala wa raddahu bi an qala qalilul amal, sekiranya Allah pelihara dia daripada tipu daya yang ketiga tadi dan dia berjaya menolaknya dengan dia berkata amal yang sedikit itu dengan sempurna itu lebih baik daripada amal yang banyak tetapi cacat. Jadi dibuat dengan tenang. Tak apalah. Walaupun misal kata habis Ramadan dia baru habis separuh, tapi dia baca dengan elok, dia ada tadabbur, dia ada insaf, bahkan mungkin dia menangis dengan ayat-ayat yang dia baca. Summa ya'muruhu bi itmamil amali mura'atan linnas. Tengok syaitan. Dah tak berjaya dia subat gopoh-gapah, dia kata okey buat elok-elok. Buat cantik, yang paling cantik sekali. Tapi mura'atan linnas. Menunjuk-nunjuk kepada orang ramai. Jadi sia-sia juga lah. Zahirnya bagus lah, baca Al-Qurannya bagus, sembahyangnya elok, ya. Tapi oleh kerana ada riak menunjuk kepada manusia, jadi sia-sia. Fa'in asimahullahu ta'ala raddahu bi an qala mal ladzi a'malu bi mura'atin nas afala takfini ru'yatullahi ta'ala. Kalau Allah pelihara dia daripada tipu daya yang keempat ini, yang mana syaitan suruh dia buat amalan tu elok tapi untuk menunjuk-nunjuk kepada manusia, lalu dia berkata, apa yang aku buat untuk tunjuk pada manusia ni? Tidakkah cukup bahawa Allah untuk melihat amal ibadah aku? Manusia lihat dia boleh buat apa? Adakah manusia boleh bagi pahala? Adakah manusia boleh jamin syurga? Adakah manusia boleh ampun dosa? Tak ada kan? Hanya manusia lihat. Bahkan kadang-kadang manusia tak ambil pandang pun apa yang kita buat. Manusia kan lebih tertarik mengingati dan melihat keburukan orang lain. Kebaikan tu dia tak ambil sangat. Ya, hanya kan kita yang rugi. Sebab kita buat kerana manusia. Jadi kalau dia berjaya menolak, berpada dengan pandangan Allah, menyebabkan dia tidak lagi nak melihat pandangan manusia, syaitan pergi kepada strategi yang kelima. Thumma yuridu ayyuqi'ahu fil ujub fayaqulu ma a'zamaka wa ma aiqazaka wa ma afdalaka. Tak berjaya syaitan meletakkan riak dalam hati dia, syaitan akan cuba menjerumuskan dia di dalam ujub pula. Kalau riak tadi itu, dia lupa memandang kepada Allah, dia memandang kepada pandangan manusia. Ujub, dia akan lupa memandang kepada Allah, dia asyik memandang kepada diri dia sendiri. Lalu syaitan membisikkan, betapa agunglahkah kamu ini, dan betapa kamu ni orang yang sedar, dan betapa berkelebihannya kamu ni. Mana banding orang lain, kamulah yang paling bagus ya. Yang paling ikhlasnya kamulah, yang paling berjuang tu kamulah. Jadi rosak je. Walaupun dia tidak menunjuk kepada manusia, tapi dia berbangga dengan diri dia sendiri. Fa in asimahullahu ta'ala
raddahu bi an qala al-minnatu lillah, al-minnatu lillahi ta'ala fi dhalika duni wa huwa alladhi khassani bi taufiqihi wa ja'ala li amali qimatan azimatan bi fadlihi walaula fadluhu famadha kana qimatu hadzal amali fi jambi ni'matillahi ta'ala alayya wa jambi ma'siyati lahu. Kalau dia berjaya menolak ujub dengan dia mengingatkan pada diri dia bahawa kurniaan itu sebenarnya adalah milik Allah, bukan milik aku. Aku sembahyang ni pun kerana Allah, kerana Allah yang membolehkan aku sembahyang. Padahal ribuan manusia yang lebih kuat daripada aku, yang lebih gagah daripada aku, yang lebih sihat daripada aku tak sembahyang pun. Jadi Allah yang bagi aku sembahyang, aku nak bangga apa? Kalau Allah tak bagi aku sembahyang, tak sembahyang. Dan Allah jugalah yang memberikan taufiknya kepada aku. Dan Allah jugalah yang menjadikan amalan aku ini ada nilai yang besar, tapi dengan kurniaan Allah. Kalaulah tidak dengan kurniaan Allah, apalah nilai amalan aku ni? Apalah nilai sangat kita bangun rokok, sujud 5 minit, 10 minit. Apa nilai? Banding dengan satu mata pun tak boleh nilai. Belum lagi sebelah mata lagi, belum lagi hidung kita, belum lagi mulut kita, belum lagi sistem penghadaman kita. Satu belah mata pun kita tak akan bayar kalau kita sembahyang. Daripada kita lahir sampai kita mati, tak boleh bayar. Habis ada pahala, tu Allah yang bagi. Kenapa aku nak bangga sangat? Apalah nilai amal ini kalau dia dibandingkan dengan nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada aku, dan kalau dia dibandingkan dengan maksiat yang aku lakukan kepada Allah. Hanya kan Allah gerakkan aku untuk taat, dan Allah beri pula pahala. Kalau kita tengok satu keadaan, orang tu dia masuk kerja, bos dia tolong buat kerja untuk dia, bayar gaji lagi. Itu macam mana? Pelik betul bos aku ni. Dah lah dia tolong aku buat kerja, dia pula bayar gaji aku. Pun kita rasa pelik lah. Summa ya'tihi min wajhin sadisin. Jadi syaitan tak putus asa lagi, datang pula syaitan daripada sudut yang ke-6. Wa huwa a'zamuha wa la yaqifu alaihi illa mutayaqqizun. Dan yang ke-6 ni adalah yang paling sukar, dan orang tak perasan pun tentang tipu daya syaitan yang ke-6 ini, kecuali orang yang benar-benar hatinya itu Allah kurniakan celik dan melihat kepada tipu daya ini. Wa huwa ayaqula istahid anta fi sirri fa inna Allah Ta'ala sayuzhiruhu alaika. Dia kata sekarang ni kamu buat ibadah ni bersungguh-sungguh dalam keadaan yang sir, orang tak tahu, dalam keadaan sunyi. Sesungguhnya nanti Allah yang akan menzahirkan bagi kamu. Nanti Allah yang akan tunjuk pada manusia kalau kamu ni orang yang soleh, kalau kamu ni orang yang pemurah, kalau kamu ni orang yang bagus. Kamu buat senyap-senyap tak apa, nanti Allah yang akan tunjukkan. Jadi wa yalbisu kulla amilin amalahu wa arada bidzalika darban minar riya. Jadi sebenarnya orang yang beramal walaupun dalam keadaan sunyi, tak ada orang tahu, tapi masih dalam hati dia itu menyimpan harapan satu masa biar Allah tunjuk pada orang bahawa aku ni baik. Itu adalah satu bentuk riya. Jadi rosak juga. Yang riya yang awal tadi, awal-awal lagi dia nak tunjuk pada orang. Kalau boleh nak bersedekah tu depan wartawan, biar dia ambil gambar masuk berita, Kalau bersedekah tak ada wartawan, dia tak rugilah pula. Banyak juga duit keluar tapi tak ada orang tahu. Itu yang level riak yang pertama, memang nak buat depan orang. Yang ni buat di belakang orang, tak ada orang nampak pun, tapi masih menyimpan cita-cita satu masa nanti Allah akan tunjukkan kepada orang kebaikan kita. Fa in asimahullah ta'ala raddahu bi an qala. Kalaulah Allah Ta'ala memelihara orang ini
Dan dia itu berjaya menolak di budaya yang keenam ini dengan dia berkata ya mal'un. Rupanya mal'un tu daripada perkataan bahasa Arab. Jadi jangan mudah mela'unkan orang. Mal'un, daripada mal'un ni maknanya wahai yang terlaknat, yang dilaknat. Ilal ana kunta ta'tini min wajhi ifsadi amali wal ana ta'tini min wajhi islahihi litufsidahu. Innama ana Abdullah ta'ala wa huwa sayyidi in sya'a azhara wa in sya'a akhfa wa in sya'a ja'alani khatira wa in sya'a ja'alani haqira wa dhalika ilaihi wa ma ubali in azhara dhalika linnasi aw lam yuzhirhu falaysa biaidihim syai'. Jadi kalau orang ni benar-benar dia perhati di budaya syaitan yang macam tu pun dia tolak. Dia kata wahai mal'un, wahai syaitan yang dilaknat. Sampai sekarang hang duk mai kacau aku. Nak bagi rosak amalan aku. Oh sekarang kau datang ni menyamar konon-konon nak bagi elok pula. Suruh aku buat amalan dalam keadaan orang tak tahu. Tapi rupanya untuk kau bagi rosak juga. Hanya saja aku ni hamba Allah. Dan Allah itu adalah Tuhan aku. Kalau Allah kehendaki, dia zahirkan. Kalau Allah kehendaki, Allah sembunyikan. Bahkan ada setengah wali Allah tu dia lebih suka sembunyi. Orang tak tahu dia tu wali. Jadi kalau terpulang kepada Tuhan aku lah. Kalau Tuhan aku nak zahirkan aku, zahirkan. Kalau Tuhan aku nak sembunyikan, sembunyikan. Kalau Allah kehendaki, Allah jadikan aku ini penting. Kalau Allah kehendaki, Allah jadikan aku ni tak ada nilai. Tak ada orang pandang pun. Semuanya itu terpulang kepada Allah. Aku tidak peduli sekiranya Allah menzahirkan segala amal ibadah aku kepada manusia atau Allah tidak zahirkan, aku tak peduli. Dan tidak ada di tangan manusia itu satu kebaikan pun. Dari segi hakikat lah, tak ada kebaikan. Kerana kebaikan di tangan Allah. Maka syaitan cuba lagi. Thumma ya'tihi min wajhin sabi'in wa yaqulu. Lalu syaitan datang pada sudut yang ketujuh dan dia membisikkan, la hajata laka ila hadzal amali li'annaka in khuliqta sa'idan lam yadurraka tarkul amal wa in khuliqta syaqiyan lam yanfa'ka fi'luhu. Oh, dia pergi pada hakikat pula. Ni yang main ilmu hakikat tapi jadi sesat ni. Memang benda yang syaitan cakap ni betul. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, la yadkhil ahadakumul jannata amaluhu atau kama qala sallallahu. Tidak akan memasukkan ke dalam syurga seorang pun daripada kamu amalannya. Mana amalan manusia itu tak mampu memasukkan di dalam syurga. Wala anta ya Rasulullah. Wa amalan kamu pun tidak ke. Kalau amalan kami ni rasalah amalan tu kurang. Amalan Nabi pun tak boleh masukkan Nabi dalam syurga ke. Wala ana. Amalan aku pun tak boleh masukkan aku dalam syurga. Kecuali Allah meliputi aku dengan rahmatnya, maka aku masuk dalam syurga. Itu hakikat. Tapi syaitan guna hakikat dengan cara merosakkan syariat. Apa kata syaitan? Kamu sebenarnya tak berhajat pun pada amalan ni. Yang kamu beramal susah payah ni, tak ada hajat pun. Kerana kamu ni kalau diciptakan seorang yang bahagia, kamu tinggal amal pun tak ada masalah. Kalau kamu ni memang dah ahli syurga. Kamu tak semayang tak apa pun, dan kalau dalam ilmu Allah kamu ahli syurga, kamu ahli syurga juga. Bermasalah kamu tak semayang pun. Dan kalau kamu itu diciptakan orang yang celaka, yakni ahli neraka, kamu buat taat pun tak ada makna. Susah juga ni. Guna hakikat tapi nak rosakkan syariat. Fa in asimahullahu ta'ala raddahu bi an qala. Sekiranya Allah memeliharakan orang ini, lalu dia berjaya menolak di budaya syaitan itu dengan dia itu berpegang, innama ana abdun, hanya saja aku ni hamba. Wa alal abdi imtisalul amri li ubudiyatihi, dan tanggungjawab seorang hamba itulah mematuhi perintahnya untuk beribadah kepadanya. Wa rabbu a'lamu bi rububiyatihi, dan Tuhan itu lebih tahu tentang ketahanannya. Jangan kita pula nak play God. Jangan kita pula nak meneka-neka takdir. Mana kita tahu kita ni bahagia ke celaka? Benda tak tahu.
Allah lebih tahu tentang ketuhanannya. Yahkumu ma yasha'u wa yaf'alu ma yurid. Allah menentukan apa yang dia kehendaki dan melakukan apa yang Allah mahu. Wa li'annahu yanfa'uni al-amalu kaifama kuntu li'anni in kuntu sa'idan ihtajtu ilaihi li ziyadati sawab wa in kuntu syaqiyan fa ana muhtajun ilaihi kay la alumu nafsi ala anna Allah ta'ala la yu'aqibuni ala ta'ati bi kulli hal wa la yadurruni ala anni in udkhiltu an-nara wa ana muti'un ahabbu ilayya min an adkhulaha wa ana asi. Wa kaifa wa wa'duhu haqqun wa qawluhu sidqun. Lalu dia berkata, sekiranya aku ini orang yang bahagia, aku tetap berhajat melakukan ketaatan supaya bertambah pahala, bertambah darajat di syurga. Memang nak masuk syurga dengan rahmat Allah, tapi syurga level mana tu diambil nilai amalan satu orang. Dan sekiranya aku ditentukan celaka, aku juga berhajat kepada melakukan ketaatan supaya nanti aku tidak mencela diri aku sendiri. Mana aku dah usaha dah nak buat macam mana. Dan Allah Ta'ala tidak akan menghukum aku melakukan ketaatan dalam setiap keadaan. Dan tidak memberi mudarat kepada aku sekiranya aku dimasukkan ke dalam neraka, hal keadaan aku itu taat lebih aku sukai daripada aku masuk ke dalam neraka hal keadaan aku itu maksiat. Bagaimana pula bahawa janji Allah itu benar dan firman Allah itu tepat. Dan Allah dah janji orang buat taat masuk syurga, orang buat maksiat akan masuk neraka. Jadi janji Allah itu benar. Hatta kalau Allah masukkan aku yang taat dalam neraka itu lebih baik daripada aku masuk neraka kerana aku maksiat, malu. Dan inilah sebab kenapa wali Allah wanita Rabi'atul Adawiyah dicatatkan beliau berkata, aku menyembah kamu ya Allah bukan kerana tamak kepada syurgamu dan bukan kerana takut kepada nerakamu, tapi aku menyembahmu kerana aku tahu bahawa engkau Tuhan yang berhak disembah. Jadi ada orang yang tak faham, dia kata tak betul ni, wali Allah macam mana ni tak mau masuk syurga, ni wali Allah macam mana tak takut masuk neraka ni. Bukan. Lisanul hal afsahu min lisanul maqam. Lisan perbuatan itu lebih tajam daripada lisan percakapan. Jadi perbuatan Rabi'atul Adawiyah yang taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, jauhi maksiat, itu menunjukkan dia nak masuk syurga. Cuma dia beritahu bahawa dorongan dia melakukan ibadah itu bukan kerana syurga. Sekira-kira kalau dia tahu Allah tak beri dia syurga pun, dia tetap beribadah kepada Allah. Bukan kerana takut masuk neraka. Berarti sekira-kira kalau takdir dia tahu selepas dia ibadah ini pun Allah masih masukkan dia dalam neraka, dia tetap tidak tinggalkan ibadah. Ini kemuncak daripada keikhlasan. Bukan tak mahu masuk syurga, bukan tak takut masuk neraka, bukan. Ini yang Imam Ghazali cerita ni. Kalau tak, akan terjerumus dalam tipu daya syaitan tadi. Dan Allah Ta'ala telah menjanjikan untuk ketaatan itu pahala. Dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia itu beriman dan taat, dia tidak akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Ini kan janji Allah. Kenapa pula aku nak dengar kamu punya tipu daya? Kalau aku bahagia tak perlu beramal, kalau aku celaka tak ada maknanya beramal. Kenapa? Lebih baik aku itu dengar kepada janji Allah. Dan akan masuk ke dalam syurga bukan kerana berhak masuk syurga dengan amal, tapi kerana itu adalah janji Allah yang benar. Walihadzal makna akhbar Allah Ta'ala anis su'ada'il qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Allah Ta'ala memberitahu tentang orang-orang yang bahagia. Mereka itu akhirnya menyebut segala puji bagi Allah yang telah membenarkan kami akan janjinya. Fatayaqqas, maknanya kita itu dalam beribadah, kita selalu ingat aku ni hamba. Kita bukan hamba pun, kita staff pun kita ikut apa yang bos kita suruh kan.
Bahkan ada orang sampai ikut benda yang jahat pun, alasannya orang atasan suruh. Ya. Dia yang suruh sign, saya sign lah. Dia yang suruh buat, saya buat je lah. Itu bukan hamba dia. Ini memang kita betul hamba Allah. Maka kita buat kerana hamba, bukan kerana kita itu diberi syurga, bukan kerana kita itu diberi neraka. Adapun kita memang nak syurga, adapun memang kita tak mahu masuk neraka. Tapi dorongan itu kerana kita hamba Allah. Maka hendaklah kamu itu sedar akan hakikat ini. Moga-moga Allah rahmati kamu. Fa innal amra kama tara wa tasma'u. Sesungguhnya urusan ini sebagaimana yang kamu telah lihat dan kamu dengar. Qis alaihi sa'irul ahwali wal af'al. Maka buatlah analogi apa yang kita dah sebut tadi atas setiap keadaan dan perbuatan. Wasta'in billahi ta'ala wasta'iz bihi. Maka mohon pertolonganlah dengan Allah dan mohon dilindunglah dengannya. Fa innal amra biyadihi. Kerana sesungguhnya segala urusan itu di tangan Allah. Wa minhu taufiq, dan taufik itu daripada Allah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan tidak ada daya upaya dan kekuatan melainkan dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi lagi maha agung. Insya-Allah akan datang al-aiqur rabi', iaitu nafsu, ya. Penghalang yang keempat adalah nafsu. Kita baru selesai membincangkan penghalang yang ketiga, iaitu syaitan. Di muka surat 148, ya. Next di muka surat 148, hawa nafsu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.